ni'mati min zawaliha. Puji kita kepada Allah itu adalah sebagai penjaga daripada rezeki kita ditarik oleh Allah Ta'ala. Jadi kita nak dijaga rezeki kita oleh Allah, maka selalu mengucapkan puji kepada Allah. Sebab tu kata dalam hadis lagi, Nabi kata, man labisa sauban, siapa yang memakai pakaian, faqal alhamdulillahilladzi kasani hadha sauba min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang baca doa ketika pakai baju, doa dia apa dia? Alhamdulillahilladzi kasani hadha sauba, segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku dengan pakaian ini, min ghairi haulin minni wala quwwatin, tanpa daya dan kekuatan daripada aku. Dengan memakai pakaian ni, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosanya yang terdahulu. Nah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi diampun dosa kita yang terdahulu dengan sebab baca doa ketika pakai baju saja. Dan doa kita apa dia? Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba min ghairi haulin wala quwwatin minni. Min ghairi haulin minni wala quwwatin. Doa dia. Dan apa pujian yang terbaik? Puji yang terbaik, kata ulama, dengan bacaan alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Baca doa tu. Ini doa puji yang paling terbaik. Kalau kita tanya, apakah puji yang paling terbaik? Maka dibacakan alhamdulillahilladzi alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu kita baca doa waktu kita baca doa. Kan orang nak baca doa, dia akan baca alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu kata ulama, kalau seseorang tadi dia bersumpah nak mengucapkan ucapan hamd yang paling utama, yang paling besar, maka dibaca yang tu. Kalau orang tu dia bersumpah, dia kata, saya bersumpah kepada Allah, saya bernazar, contohnya, kalau saya dapat lulus dalam sekian-sekian yang saya lakukan, maka saya nak mengucapkan puji yang paling besar. Baik, macam mana dia nak ucap puji tadi? Maka diucapkan dengan pujian tersebut, yakni alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Diucap yang tu, maka selesailah nazar dia. Itu cara dia. Sebab tu Nabi Allah Adam AS ketika diturunkan ke bumi, maka Nabi Adam AS berdoa kepada Allah, ya Rabbi alimnil makasiba, ajarkan kepada aku dengan pekerjaan, aku nak buat kerja apa ya Allah. Nak buat kerja apa di sini? Kemudian wa'allimni kalimatan tajma'u li fiha al-mahamid atau tujma'u li fiha al-mahamid. Ya Allah, ajarkan juga kepada aku kalimah yang terkandung di dalamnya puji kepadamu ya Allah. Maka disebutkan oleh Allah Ta'ala, dibacakan pada setiap pagi dan petang, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Baca yang tu. Jadi jangan tinggal baca alhamdulillahilladzi alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Baca doa tadi, maka itu adalah puji yang paling besar yang diturunkan oleh Allah kepada Sayyidina Adam alaihi salam. Kemudian alhamdulillah ini ada 8 huruf. Kalau kita tengok balik alhamdulillah tanpa kita kira dengan syaddah dia, cuba kira tengok. Al, alif, lam, ha. Tak ada karan. Baik. Alhamdulillah, kalau kita baca, dia ada 8 huruf. Cuba tengok balik. Alif, 1. Lam, 1. Ha, mim, dal, lam, ha. Tidak? Jangan kira syaddah tu sekali. Kalau kira syaddah jadi banyak lah. Dah balik. Alhamdulillah. Tidak jenuh darkah. Alhamdulillah ada 8 huruf. Alif, lam, ha, mim, dal, lam, ha. 8 huruf. 8 huruf ini kata sebahagian para ulama arifin, ka'abwabil jannah, seperti pintu-pintu syurga yang 8. Lepas tu kata mereka, siapa yang menyebutkan alhamdulillah daripada benak hatinya yang bersih,
maka layak baginya untuk masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala daripada mana pintu yang dia inginkan. Jadi macam mana nak hadir perasaan Alhamdulillah, macam kita tafsir tadi dalam surah Fatihah tadi. Jadi kita nak ucap Alhamdulillah bila kita memandang semua yang dijadikan ini Allah Ta'ala. Semua yang Allah Ta'ala berikan ini kepada kita dengan nikmat yang luar biasa ni. Semua yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada nikmat kepada kita ni, daripada kita sebelum lahir sampai setelah kita lahir, digerakkan kita dengan gerakan yang bagus dan baik. Semua ni adalah berhak untuk kita ucapkan Alhamdulillah. Maka bila kita ucap macam tu, min safail qalbi, maka pada waktu tersebut kita akan berhak untuk mendapatkan kelebihan tadi, iaitu dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam mana-mana pintu syurga yang kita inginkan. Faham? Itu dia. Dan kemudian perkataan al-muwaffiqi lil'ula. Apa makna muwaffiqi lil'ula? Yakni yang memberikan taufik bagi mendapatkan darjat yang tinggi. Jadi Allah Ta'ala lah yang kita puji. Allah Ta'ala ni kita puji sebab apa? Sebab Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan darjat yang tinggi. Untuk mendapatkan darjat yang tinggi seperti apa? Seperti kita mentaati Allah, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kecintaan yang sempurna kepada Allah dan Rasul. Boleh? Apa maksud taufik? Maksud taufik adalah khalqu qudratit ta'ah. Allah Ta'ala menciptakan ketaatan. Khalqu qudratit ta'ah, Allah Ta'ala menciptakan ketaatan, qudrat ketaatan kepada kita, wa da'iyah ilaiha fil abdi, dan juga memberikan sebab yang memudahkan kita untuk melakukan ketaatan tersebut. Tamam? Sebab tu orang kafir dikira tidak mendapat taufik. Kenapa? Karena dia tidak ada perkara yang boleh menyebabkan semangat untuk dia melakukan yang baik tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala kata, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki kepadanya dengan hidayah, maka Allah Ta'ala akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Maksudnya lapangkan dadanya tadi, itulah taufik. Dilapangkan dadanya tadi, itu maksudnya diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, iaitu diberikan kepadanya sebab, diberikan kepadanya keinginan dan juga kecintaan untuk dia masuk ke dalam agama Islam. Itu maksudnya. Boleh faham? Hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Pujian yang selayaknya merangkumi kebaikannya yang sempurna. Summas salatu ala rasulil mustafa wal ali ma' sahbin wa tubba'in wila. Kemudian selawat ke atas Rasul yang terpilih, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi musannif Al-Imam Zainuddin Malaibari Al-Kabir, yang pertama dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia mulakan dengan Alhamdulillah, dan kemudian dia sebut pula kenapa kita ucap Alhamdulillah tadi, kerana Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita dengan nikmat yang luar biasa. Kemudian dia contohkan kepada kita dengan pujian yang terbaik, hamdan yuwafi birrahul mutakamila, dengan maksud hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu maksudnya. Jadi seolah dalam syair ni Al-Imam Zainuddin Malaibari nak ajak kat kita, yang pertama kena ucap bismillah, yang kedua ucap alhamdulillah. Dan alhamdulillah tadi sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bagi nikmat taufik kepada kita untuk melakukan dan mendapatkan ketinggian di sisi Allah Ta'ala dengan menjadi muslim, mendapatkan nikmat untuk melakukan taat kepada Allah Ta'ala dan taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh juga bagi kepada kita panduan macam mana nak ucap alhamdulillah, iaitu hamdan yuwafi birrahul mutakamila, yang sama maksudnya dengan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, yang merupakan sebaik-baik pujian yang kalau seorang tu ucapkan, maka dia telah mengucapkan dengan sebaik-baik puji. Boleh? Itu maksudnya. Kemudian selawat. Summas salatu ala rasulil mustafa. Kemudian selawat ke atas Rasul yang terpilih. Ini yang ketiga. Diucapkan oleh beliau dalam syair ini dengan mengucapkan salawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebab tu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang beriman, selawatlah kamu kepada Nabi. Dan juga dalam hadis Nabi kata, man salla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dhalikal kitab. Siapa yang berselawat kepadaku di dalam kitabnya ditulis selawat, maka akan sentiasalah malaikat memohon ampun kepadanya selagi mana nama aku ada dalam kitab tersebut. Jadi kalau kita tulis apa-apa, kitab dan sebagainya, tulis selawat kepada Nabi SAW. Tulis bismillah, alhamdulillah, dan selawat. Kerana selagi mana nama Nabi disebut dalam kitab tersebut, ada dalam kitab tadi, selagi itulah akan diampunkan dosanya, kerana diminta ampun kepada Allah daripada malaikat Allah Ta'ala. Malaikat yang minta ampun bagi orang yang menulis salawat kepada Nabi dalam tulisannya. Dan juga Nabi sebut dalam hadis lagi, man sarrahu an yalqallaha wa huwa anhu radin falyuksir minas salati alayya. Siapa yang nak bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah redha dengan dia, maka banyakkan selawat kepada aku, kata Nabi. Banyak selawat kepada Nabi. Jangan kita kosongkan hari kita, melainkan kita banyak berselawat kepada Nabi SAW. Banyak mana? Banyak mana nak selawat kepada Nabi tadi? Kata Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu, sebahagian ulama mengatakan bahawa sekurang-kurang banyak bagi selawat. Sekurang-kurang banyak. Maksudnya banyak dah, tapi paling kurang. Bukan sekurang-kurang, sekurang-kurang banyak. Boleh faham tak? Maksud sekurang-kurang banyak tu, maksudnya ni banyak, tapi yang paling dekeh. Berapa ratus? 350 kali sehari. Jangan kurang daripada 350 kali sehari selawat kepada Nabi. Ada ulama lagi sebut sekurang-kurang banyak selawat kepada Nabi 700 kali sehari. Apa? Benda kata, orang Pedu kata, jam macam mana nak buat ni? 700 tu waktu siang, 700 lagi malam. Jadi sehari lebih kurang 1400 kali selawat kepada Nabi. Ini adalah sekurang-kurang banyak selawat kepada Nabi. Macam mana nak buat, Ustaz? Selawat Ibrahimiyah saja pun dah panjang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tu baru sekali. 1400 kali kalau nak buat itu. Itu selawat yang Nabi ajar kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Sebab tu bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, Allah Ta'ala tak kata dalam ayat tadi, selawatlah kepada Nabi dengan selawat Ibrahimiyah. Selawatlah kepada Nabi dengan selawat sekian-sekian. Tak. Allah Ta'ala kata selawat. Macam mana selawat? Selawat. Apa saja? Sallallahu alaika ya Rasulullah, selawat juga. Allahumma salli alaih, selawat juga. Sallallahu alaika, sallallahu alaih, selawat juga kepada Nabi SAW. Apa saja selawat. Tuhan tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, selawat kepada Allah, selawatlah kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala tak kata sallu alaihi bi salati al-ibrahimiyah, selawatlah kepada Nabi dengan selawat Ibrahimiyah. Tak. Jadi kita nak selawat, selawatlah dengan apa cara pun tak ada masalah. Lepas tu saya bagi kepada ibu ayah semua, abang semua, dengan selawat dhamir yang disebutkan di dalam kitab Al-Imam Qutbuddin Al-Khaidri rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, siapa yang beramal dengan selawat ini sehari sebanyak 100 kali selepas subuh dan 100 kali selepas maghrib, maka akan diperkenankan hajatnya. 70 hajatnya di dunia akan diperkenankan, 30 hajatnya di akhirat akan diperkenankan. Kalau dibuat 2 kali masuk 140 dah. 70 30 campur 30 jadi 60. Maksudnya 140 hajatnya di dunia diperkenankan, 60 hajatnya di akhirat diperkenankan oleh Allah sehari. Berapa banyak sangat hajat kita? Apa sebut tengok hajat kita sehari apa dia? Rezeki berkat. Ya Allah bagilah angkat balak ni, COVID ni. Baru 2. Ada berapa lagi?
Ada 138 lagi tak tahu nak sebut apa. Bayangkan. Macam mana hajat kita akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggal selawat ni. Syarat dia mesti baca dulu ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian selawat Allahumma salli 'alaihi, Allahumma salli 'alaihi, Allahumma salli 'alaihi, Allahumma salli 'alaihi. 100 kali itu tak sampai pun 2 minit. Habis. Pendek je. Yang ni kalau nak buat 700 kali sehari, waktu siang pun boleh, 700 waktu malam pun boleh. Tak sampai 5 minit. Nah. Kita kata bagilah 10 minit lah. 10 minit kalau baca slow-slow Allahumma salli alaihi. Peganglah tasbih. Tasbih kena belilah. Ni tasbih pun tak ada. Lekeh. Nah. Beli tasbih. Pegang tasbih tu dekat tangan. Ni tasbih kalau eloknya dengan kayu, kata ulama. Elok tasbih ni dengan kayu. Kerana dia nanti akan turut bersama dengan kita berselawat. Habis tu plastik tak lah Ustaz. Dalam plastik pun tak apa lah. Dia pun makhluk Allah Ta'ala juga. Cumanya ulama kata dengan kayu lagi comel lah. Lagi elok. Guna kayu. Kayu apa pun tak apa. Nah, kalau pandai dia buat sendiri, buat sendiri. Nah. Nak guna batu, gunalah batu ke besi ke, guna lah. Buat suka. Ni tasbih kayu. Pegang. Ni orang panggil tasbih berapa juta ni. Ni cara kira ni awak yang banyak sangat tu tak? Ni apa tujuan ni? Nak bagi nampak segak ke? Tak, ada tujuan dia. Ni bukan saja ni dibuat ni. Nah, bimbit tasbih tu lagi teman. Ni tasbih ni dipanggil tasbih apa? Kalau kita kira ni ada 100 ni. 100 biji. Jadi bila kita kira 100, subhanallah, subhanallah, baca selawat Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Cukup 100. Habis 100, tarik yang ni, satu. Ni 100. Faham tak? 100. Kira lagi 100. Tarik lagi 200. Yang ni hak 100 dah ni. 300, 400, 500, 600, 700, 8, 9, 10, 11, 12. Hak yang ni saya punya ni ada 12. Maksudnya 1200. 1200 lah. 1200. Jadi hak saya ni 12 ni. Saya kira hak satu lagi pula. Hak biasa yang ibu ayah semua tengok. Hak ni 12. Yang maksud dia 1200. Ni hak dia pula. 1200. Lepas cukup 1200, tarik kat mana pula? Tarik kat ni pula. Ni. Ni tarik pula. Ni 1200. Tarik ni pula. Tanda. Dah 1200 dah. Lepas tu kira lagi. Kira 100 lagi. Lepas kira 100 lagi. Tarik 100 lagi. 100, 200, 300. Cukup lagi 1200 pula. Tarik pula yang kedua. 1200 yang kedua. Faham tak? Hak ni 1000 punya. Yang ni hak 100. Yang ni yang 1000. Boleh? Lepas cukup 1200. Ni berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 jadi berapa? 10 kali dengan 1200 jadi berapa? 12,000. Lepas 12,000, tarik ni pula. Ni. Tarik sebelah ni pula. 12,000 pula tarik. Baik, kalau kata kita nak kira kata payah saya nak ingat dua-dua ni. Okey, tak apa. 12,000, tarik pula lagi bila dah cukup 1000 lagi, tarik lagi 1000. 1000 sebut 12,000 juga. Boleh? Ni 12,000, ni 12,000 jadi berapa? 24,000. Boleh? Jadi 24,000. 24,000 kalau dua ni, lepas cukup 24,000, tarik pula yang ni hak kecil ni. Pergi letak pula dekat sini. Jadi yang ni 12,000 maksudnya. Satu ni 12,000. 12,000 kali 100 berapa? Berapa? 1.2 juta maksudnya. Boleh faham ni? Cara nak kira ni. Jadi ni orang panggil tasbih apa? Tasbih 1.2 juta. Faham? Nampak je 100 ni. Tapi sebenarnya 1.2 juta bilangan. Baik. Kira hak ni pula. Ni. Hak ni nampak senang sikit sebab tak orang nak banyak sangat. Kita tarik dah. Ni 100 ni. Tarik 100. 100. Tarik 1. 1. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Lepas cukup 1000, maka ambil yang kecil ni, tarik 1000.
Satu ni. Satu ni menandakan kepada 1000. Kira lagi, cukup 1000 lagi. Dah tarik ni dah 1000, tarik ni pula 2000. Ni ada 10 juga. Jadi berapa? 10,000. Boleh? Ni 10,000. Pas 10,000, yang ni hak kecil ni nak buat apa? Ambil yang ni, tarik, mai dah letak kat nombor 1 ni. Ni. Tariklah. Jadi berapa? 10,000. Kira lagi cukup lagi 10,000, 20,000. Tolak pula ni, main duduk sini. Hak ni kira jarang-jarang lah ni, lama lah nak boleh nak berubah pun lama lah. Terus nak berubah hak ni main ke titik nombor 2 ni, kira hai boleh tahan lah. Kalau kata hari tu saja dia boleh berubah sampai 5 kali tu, kira memang wali lah hari tu. Dia tengok dia berubah sampai sini dah. Weh, 50,000 dah hari ni. InsyaAllah lah. 4 hari lagi, main ke sini, terbang lah. 50,000. Kalau katanya ni lah. Boleh? Cukup ni 50,000, kira pula 100. Dah 1,000 dan 10,000 kali dengan 100 berapa? 1,000,000. Maksudnya ni dipanggil tasbih apa? Ini tasbih 1,000,000. Boleh? Sebenarnya tasbih ni boleh kira dengan boleh jadi 12 juta sebenarnya. Tapi tadi saya kira dengan 1.2 juta. Tak kira dengan 12 juta. Sebenarnya boleh kira 12 juta ni. Bawa kecil saja, tapi ada 12 juta boleh dikira pada waktu tersebut. Sebab tu bawa tasbih. Pegang tasbih, zikir, selawat pada Nabi SAW. Jangan kurang daripada 700 siang, 700 malam. Sehari 1,400 kali. Cuba buat yang saya sebut ni, insya-Allah. Nanti kita akan rasa apa dia yang patutnya kita rasa. Kita akan rasa sendiri benda tersebut. Man lam yazuq lam yadri. Orang yang tak rasa, dia tak tahu. Dia nak rasa macam mana. Duk cerita saja pasal kek tu sedap. Duk cerita saja kata mi udang hak di Tanjung Dawai tu, Allahu Akbar, meleleh. Depa duk cerita lah. Tapi nak pi tak boleh, PKPB. Ni kalau cerita tak ada PKPB ni, rasanya satgi lepas Jumaat terus pi tu. Dah tak boleh nak pi. Dengar saja kata mi udang kat Tanjung Dawai tu, Allah, ada satu kedai tu. Kedai nombor 2. Selepas kedai hijau kuning ni kata. Depa si abang pergi kedai mana hak sedap. Kelebuh tu kira penuh udang tu. 3-4 ekor tu kira penuh lah dia punya pinggan tu. Punya mangkuk dia tu. Dia macam punya sedapnya, cerita sedap saja ya, makan tak pernah. Dia rasa sedap makan tak. Cuma pergi rasa tengok. Dia pergi rasa, oh sedap sungguh. Baru dia rasa. Man lam yazuq lam yadri. Orang tak rasa, dia nak tahu macam mana. Dia kena rasa dulu. Macam tu juga dengan salawat, dengan zikir. Orang yang lazim dengan zikir, dengan salawat, dia akan rasa sendiri macam mana lazatnya zikir dengan salawat tadi. Faham? InsyaAllah nanti kita sama-sama selawat ramai-ramai nanti, insyaAllah. Bagi ramai-ramai tu, hari tu bagi khatam tu. Pagi saja dekat 200-300, barulah sedap sikit. Selawat Allahumma salli alaih je, tak payah panjang-panjang. Saya pun tahu bagi hak panjang-panjang lagi kali tu ada mari. Kan? Bagi hak pendek-pendek je. Kita bagi hak pendek-pendek je ni, beda nak bagi ramai-ramai. Hak kita pun buat pendek-pendek tu je. Dan apa ni, kalau dia amalkan sungguh-sungguh, insya-Allah Taala akan bagi barakah kepada kita. Rezeki kita berkat, anak cucu kita berkat, keluarga kita berkat, rumah kita berkat, kampung kita berkat. Dengan apa? Dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Baik. Dijaga kampung kita ni, dijaga kawasan kita ni, dijaga negeri kita, dijaga negara kita ni daripada ujian, balak dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian Nabi sebut lagi dalam hadis, man aksara minas salati alayya fi hayatihi amara Allahu jami'a makhluqatihi an yastaghfiru lahu ba'da mautih. Cuba tengok. Sesiapa yang membanyakkan selawat kepadaku ketika hidupnya, kata Nabi, maka Allah akan mengarahkan seluruh makhluknya agar beristighfar kepadanya setelah dia mati. Allah. Kita ni berselawat bukan untuk kita saja sebenarnya. Ni siapa yang sebut ni? Di dalam kitab Al-Imam Bakri Syata rahimahullahu ta'ala, ulama besar di Masjidil Haram satu ketika dulu. Syekh Bakri Syata sebut dalam kitab ni hadis Nabi, katanya siapa yang banyak berselawat ke atasku ketika hidupnya, maka Allah Ta'ala akan mewakilkan makhluk yang semua yang ada dalam muka bumi ini akan berselawat dan beristighfar kepadanya setelah dia mati nanti. Kita nak ada Allah Ta'ala disampaikan kepada kita pada setiap hari dengan istighfar makhluk Allah Ta'ala kepada dia.
Ya, kalau nak, macam mana kita nak buat? Banyakkan selawat kepada Nabi waktu ketika di dunia ni. Banyak selawat, jangan kurang selawat. Jangan kurang daripada 350 kali sehari. Jangan kurang. Kata guru saya Syekh Ali Jumaah, jangan kurang pada 300 kali. Kurang sikit daripada tadi. Sehari 300 kali. Okey dah tu. Jangan kurang pada tu. Kalau baca Allahumma salli alaih, 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 5 minit habis 300. 5 minit. Panjang mana? Tambah 5 minit lagi, cukup 600. Dia rasa tak puas, tambah lagi 5 minit lagi, cukup pula 1000. Sehari 1000 kali. Pagi. Oh, nak buat apa hari tu? Sambil bawa kereta boleh 1000 kali. Tak sampai 10 minit 1000 kali. Cuba buat tengok. Jangan tak cuba langsung, dia duk tengok tasbih saja ya. 1000 kali, you know. Banyak dia kata 1000 kali. Lepas tu tak try. Jenuh. Macam Ustaz Zuhair kata lah masa maulid baru ni. Doktor bagi ubat. Duk tengok aja tiap hari baca 3 kali sehari. Selepas makan. Lepas tu tak balik. Esok ambil lagi. 3 kali sehari. Lepas makan tak balik. Lepas tu esok baca lagi. 3 kali sehari. Lepas makan. Duk baca saja. Ambil tak bubuh dalam mulut. Lepas tu duk sakit gigi. Dia kata sakit gigi lah ya Allah. Pening pala. Lepas tu ambil ubat buh dalam mulut tak? Tak buh lah. Baca saja. Macam tu kita ni. Tok guru ni mai ke kampung ni tak tahu kira banyak mana dah. Duk cerita suruh selawat. Dia tahu dah. Kumpul kami banyak dah ni. Tapi tak pernah duk try. Macam mana tak? Try tengok. Selawat dulu. Try tengok buat. Kita nak rasa macam mana. Kalau hak lebih lajak sikit dia rasa rajin pada hari tu, selawat tafrijiyah. Hak kita buat tadi ni. Buat 1000, buat apa ni? Buat 4444 kali. Kalau tak boleh buat seorang-seorang kita, panggil ramai-ramai. Duduk ramai-ramai, bahagi seorang sikit. 4444 kali. Kalau di Indonesia, kalau di Makkah, mereka bahagi dalam, mereka bagi biji apa? Buah saga. Biji saga warna merah tu. Sini ada tak buah saga sini? Payah jumpa lah. Biji saga tu mereka kumpul. Cukup 4444 kali. Mai ke dalam majlis, pakat genggam ambil ya. Sampai habis dalam Mekah tu. Lepas tu pakai selawat dengan apa yang ada kat genggaman tangan mereka. Tak. Letak. Cukup dah habis yang saya punya, habis. Tunggu orang lain berhabis pula. Sampai habis yang ada dalam Mekah tadi. Kemudian angkat tangan doa ramai-ramai. InsyaAllah diberkati oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah kita ada masa nanti kita akan buat juga macam tu di sini. Sekali kita ambil juga, pakat bahagi seorang sikit, selawat tafrijiyah ramai-ramai. Moga diangkat balak dan juga apa yang berlaku di tempat kita sekarang ni. Amin ya rabbal alamin. Dan disebut juga dalam hadis, aksiru minas salati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun 'alas sirat wa nurun fil jannah. Banyakkan selawat ke atasku, kata Nabi, kerana ianya adalah cahaya di dalam kuburnya, cahaya di atas sirat dan cahaya di dalam syurga Allah Ta'ala nanti. Selawat ni akan jadi cahaya kita nanti. Maka banyakkan selawat. Kita kalau nak cerah dalam kubur kita nak cerah di atas titian sirat, kita nak cerah dalam syurga Allah Ta'ala kelak, maka banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Syurga Allah Ta'ala nanti waktu dia lebih kurang macam ni. Kita akan berubah. Waktu dia dalam syurga sepanjang hari seperti ni je. Ni waktu duha dia panggil. Waktu dia tak terlalu panas, tak terlalu gelap. Tenang, biasa aja. Ni syurga. Ni waktu syurga orang panggil. Lepas tu waktu duha ni, orang yang selalu sembahyang duha, mereka ni ahli syurga Allah Ta'ala. InsyaAllah. Kerana mereka akan ingat balik dengan waktu dalam syurga Allah Ta'ala nanti. Jangan tinggal solat duha. Buat solat duha. Selalu. Solat duha ni solat yang mana Allah Ta'ala akan bagi rezeki yang melimpah ruah kepada orang yang menunaikan solat duha. Ni waktu duha macam ni. Dia tak apa nak terang sangat, tak apa nak cerah sangat, serupa dengan waktu tengah hari. Tak akan rasa panas sangat. Rasa biasa-biasa, tenang gitu je. Ini syurga. Dan bila malam di dalam syurga, digambarkan dalam hadis, dikatakan Allah Ta'ala akan turunkan tirai. Macam tutup sikit saja untuk nak bagi tahu kata dah malam pada waktu tersebut. Sebab tak ada siang malam dah. Sebab tu dalam Quran bila kita yaumul akhir, itu hari akhir tadi maksud dia apa dia? Dalam syurga dan Quran ni disebut kata neraka kiamat ni dipanggil yaumul akhir. Kenapa dipanggil yaumul akhir? Karena selepas dia tidak ada lagi siang dan malam. Karena siang malam ni akan jadi hari baru. Betul tak? Esok akan jadi baru kerana bila ada siang, baru ada malam. Tak, dalam syurga tidak ada lagi yaumul akhir.
Akhirat tak ada lagi yaumul akhir. Maka harinya hari itu saja. Maka digambarkan pada berlakunya malam untuk orang rehat dengan diturunkan tirai, maka nampak gelap sikit pada waktu tersebut, barulah dikira macam masuk baru hari yang baru. Padahal tidak ada hari dah. Sebab tak ada peredaran matahari dan bulan pada waktu tersebut dalam syurga Allah Ta'ala. Nikmat semua dalam syurga. Nikmat semua. Ni kalau kata baca bab syurga saja, Allah. Tak ada orang dah melainkan duduk kat tikar sejadah yang pakai nak semayang nak masuk syurga semua. Kalau cerita pasal bidadari saja, tak akan bangkit melainkan semua balik pakai mandi wajib habis semua. Punya orang panggil apa? Terkesan dalam hati itu nak kepada bidadari tersebut. Tapi bukan tu lah, ahli syurga bukan hak tu je tujuannya. Tujuan yang paling besar bila ditanya apa yang paling hebat dalam syurga Allah Ta'ala, tak ada lagi ulama jawab dalam tu ada bidadari. Saya gak nak mampu. Tak ada dah, dia kata. Habis ada seorang wali mimpi jumpa bidadari. Bini dia ni raja. Dia raja. Dan dia orang soleh. Dia mimpi satu malam, mimpi tengok dengan muka bidadari. Bini dia, permaisuri ni paling cantik di negeri itu pada waktu tu. Tak ada orang paling lawa melainkan bini dia. Dia bangkit tidur, tengok-tengok muka bini dia muntah terus. Nak abang kata apa? Tak ada apa terus dibanding dengan bidadari. Tu baru mimpi. Mimpi tengok bidadari. Ada seorang wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang zikir, sedang selawat, sedang melakukan ibadah ni, wali besar juga, saya terlupa nama dia. Tak silap saya Al-Imam Muhammad As-Sawwar, kalau tak silap saya lah. Silap tu nanti kena cari balik nama dia. Sedang dia beribadah kepada Allah, tiba-tiba datang bidadari kepada dia. Datang bidadari kepada dia pada waktu tersebut. Dan kemudian dia tanya, ni kamu ni dari mana? Main masuk dalam rumah dia. Segak ni, ya Allah, tak boleh nak bayang. Kalau dia jeling dunia ni, terbakar dunia. Terbakar tu, bakar sungguh ke, terbakar habis orang lelaki ke, tak tahu, Allah alam lah. Tapi bila mana dia masuk tengok dalam tu, dia kata, saya ni daripada syurga, sedang menunggu Tuhan. Tuhan ni suami saya nanti. Terus main duduk atas riba dia. Allahu Akbar. Duduk atas riba pula tu. Jangan kawan tengah duduk atas tikar sejadah ni, main duduk atas riba. Apa dia yang dia doa waktu tu? Ya Allah, kalau inilah isteri aku di akhirat nanti, matikan aku sekarang juga. Mati terus waktu tu. Mati terus. Tu dia. Tapi hebat-hebat pun bidadari dalam syurga, hebat lagi isteri kita nanti dalam syurga. Karena nanti dalam syurga Allah Ta'ala, isteri-isteri nanti mereka akan berdebat dengan ahli syurga, berdebat dengan bidadari. Kalau segaknya bidadari, isteri kita di dunia ni akan jadi ketua kepada bidadari. Dia seakan lagi lah, takkan ketua lekeh. Dia kata kat dunia ni gigi tak ada rasa. Nak lawan cuman, dia kata dengan bidadari nanti, di akhirat nanti jadi comel balik, segak daripada bidadari lagi nanti, jangan bimbang. Ada satu hadis ni yang saya duk baca sampai lah saya tak faham. Hadis tu sebut dalam Sahih Bukhari, setiap ahli syurga akan ada 2 orang bini daripada dunia. Tu dia. Yang duk adalah seorang ya. Saya tanyalah kat bini saya, macam mana nak faham hadis ni ya? Dia pun mengaji, dia kata apa, tak apalah, tunggu di syurga nantilah, dia kata hak tu. Kita duk faham, kata kena menikah 2 lah di sini ni baru dapat di sana tu. Tak, dia kata nikah di sana nantilah, tunggu apa di sini, dia kata. Dia kata di sana nanti dapat bini 2 orang yang dua-dua ni ahli dunia. Maksudnya di syurga nanti, setiap ahli syurga dia akan dapat isterinya 2 orang yang kedua-duanya ahli dunia, yang lain baru bidadari. Orang rumah kita jawab awal lagi, dia kata tunggu di akhirat nantilah, dia kata. Bagi dapat seorang lagi tu di akhirat, untuk gagah di dunia ni. Yang ni yang masalah sekali. Ada seorang ni, dia kata dia pergi jumpa dengan tok laki dia. Dia pergi habaq kat tok laki dia. Tok laki dia balik cerita kat dia, ni perempuan ni paling masalah, apa yang lain semua dia boleh, kecuali yang tu je dia tak boleh. Tu memang dia masalah sungguh. Satu hari seorang lelaki balik cerita dekat isteri dia. Dia kata, wahai isteriku, ya, tadi raja telah buat arahan. Raja negeri kita buat arahan. Siapa yang tak menikah 2, maka akan dipancung kepala dia. Bini duk senyap.
Dia tak, macam mana pandangan kamu? Ni raja bagi arahan ni. Maka si isteri pun jawab, hani'an laka ya zauji. Tahniah wahai suamiku. Moga-moga kamu dapat syahid, insya-Allah. Sanggup mu. Dia kata, moga-moga syahid, alhamdulillah. Eloklah tu. Yang penting tak nikah dua. Dia tetap dengan pandangan tu. Tu jangan duk lawan lah dengan orang perempuan. Terus duk gagah lah. Sekejap tak makan tengah hari, kan? Baik. Akthiru minas salati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun 'alas sirat wa nurun fil jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akthiru minas salati alayya fa innaha tudfi'u ghadabal jabbari wa tuhinu kaidas syaitan. Banyakkan selawat kepada aku, kata Nabi. Kerana apa? Kerana ianya akan menghapuskan kemarahan al-jabbar, yakni Allah Subhanahu wa taala yang maha gagah, wa tuhinu kaidas syaitan, dan akan menghinakan tipu daya syaitan. Jadi selawat kepada Nabi akan mendapatkan kecintaan Allah dan akan mendapatkan kehinaan kepada syaitan. Jadi kita ni disuruh bermusuh dengan syaitan, maka nak musuh dengan dia, kita kena banyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sebut lagi dalam hadis, yang ni orang lelaki ramai nak dengar, aktsarukum salatan alayya aktsarukum zawjan fil jannah. Itu dia. Azwajan fil jannah. Siapa paling banyak selawat dalam dunia, kata Nabi, dia akan paling banyak isterinya di akhirat nanti. Itu dia. InsyaAllah jangan bimbang. Ibu ayah semua dalam syurga tak ada jealous dah. Di dunia yang kita duk jealous ni, di akhirat tak ada jealous dah. Memanglah berkelahi sat-lah. Perempuan ni dalam syurga pun dia berkelahi juga. Dia akan berkelahi juga dengan bidadari dalam syurga. Katanya mereka tengah mandi dalam sungai, maka mereka akan berdebat sama-sama mereka. Bidadari kata, kami ni orang mulia, tak pernah disentuh oleh sesiapa pun yang di dalam syurga. Dan kami ni tak maksudnya perempuan yang suci yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Perempuan dalam dunia pula pakat jawab balik dengan syair, kami lagi hebat. Kenapa? Kerana kami diuji oleh Allah Ta'ala dan kami berjaya melalui ujian-ujian tersebut sehingga kami boleh masuk dalam syurga. Kamu tak diuji, kami diuji. Mana lebih hebat lagi? Yang diuji lebih hebat. 1-0. Kan? Jadi nanti akan berdebat nanti orang perempuan ni macam tu lah. Hatta dalam syurga pun. Dengan bidadari pun mereka tak lepas. Mereka nak kena berdebat juga. Kalau dia nak berkelahi. Tapi dalam syurga lah. Perkelahian yang bagus, yang baik-baik. Dan tak akan berlaku lagi jealous dalam syurga, tak ada jealous lagi. Tak ada lah lagi bini yang kedua nak pergi cucuk bini pertama, kata jangan duk balik rumah dia apa semua. Tak, ni syurga. Syurga ni tempat untuk kita mendapatkan nikmat dan kebaikan. Tidak ada sesuatu yang lebih pada waktu tersebut melainkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Cuma ahli syurga bila ditanya, para wali Allah Taala bila ditanya apa nikmat yang paling agung dalam syurga, tak ada seorang mereka sebut bidadari. Mereka akan sebut di dalamnya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tu yang paling besar sekali. Tak ada, terlupa dah dengan bidadari, terlupa dah dengan nikmat-nikmat yang lain. Yang ada pada waktu tu adalah nikmat yang agung. Allah Ta'ala memberikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam syurga Allah Ta'ala untuk kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa pada waktu tersebut. Ini nikmat yang disebutkan oleh para ahlullah. Jadi kita pun kena adalah hati kita yang tu sebenarnya. Karena kita nak masuk dalam syurga untuk apa? Untuk bertemu dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan dia. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung pada kebaikan taqwa dan keburukan mengikuti hawa nafsu, pada bab yang seterusnya iaitu bab taqwa dan juga keburukan mengikuti hawa nafsu, insya-Allah taala minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun.
الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Dalam hadis Nabi sebut, ma jalasa qaumun fatafarraqu an ghairi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah satu majlis yang diduduki dalam majlis tersebut satu kaum ketika mereka berpisah daripada majlis tersebut tidak berselawat kepada Nabi, illa tafarraqu an antana min jifati himar. Tidaklah mereka berpisah melainkan majlis tersebut majlis akan berbau busuk lebih daripada bangkai keldai. Lepas tu kita kalau bersembang dengan kawan-kawan kat kedai makan dan sebagainya, elok nak balik, selawat dulu kepada Nabi SAW. Baik selawat dulu. Kita duduk kat kedai makan pun sama juga. Elok nak salam, kita orang Melayu kita bagus. Elok nak balik je, Allahumma salli ala sayyidina. Salam dulu. Bila nak salam tu sebut selawat. Nak bagi elok daripada jadi busuk macam dengan bangkai di tempat tersebut. Lebih busuk daripada bangkai himar. Lepas tu tengok tok-tok guru kita dulu mengajak kita ni, comel sungguh. Dia tak cerita pun yang ni. Tapi dia kata kalau nak pisah dengan orang nak salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebut gitu. Kalau di Mesir, salam dengan orang dia akan baca doa. Faham ayat? Dia akan baca jam'an disebut. Dia sebut jam'an. Apa dia? Betul jam'an kan? Tak ada haraman disebut haraman. Orang Mesir kalau dia salam, kita tak ada ahli Melayu ni. Kalau orang Mesir, kalau kita pergi salam dengan dia, kalau kita boleh jawab, dia kemah lah. Kita pergi ke negara Mesir, orang tua-tua kalau salam-salam, dia akan sebut kat kita haraman. Dia kata haraman. Kita nak jawab apa? Dengan haram alik pula. Oh, haram alik, kita celaka. Tak, haraman maksud dia pada haram Makkah dan haram Madinah Al-Munawwarah. Maksudnya, moga-moga kita dapat bertemu di Makkah nanti. Maka jawab daripada jam'an. Bila orang salam dengan kita, dia kata haraman, maka kita pun jawab jam'an. InsyaAllah bertemu nanti di Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Ini doa yang bagus-bagus. Doa yang bagus diajak oleh kita. Kita kena reti. Kalau kita pergi negara Mesir ke negara Arab, Arab tu tiba-tiba salam dengan kita, haraman. Kita pun buat kemah. Jam'an. Oh, ni Arab. Anta Arab. Hang memang Arab tu ni. Kalau dia tak jawab, kita kata kat dia. Salam dengan dia, haraman. Kalau dia buat pelik, maksud dia tak apa nak Arab lagi lah. Kita lagi Arab pada dia. Faham? Saya tak ada haraman waktu tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan balik lagi mana tak ambil makanan. Ada makanan baru bagi tahu semalam saja. Kita kalut-kalut bagi tahu pun ada juga makanan. Bagi dia ingat tak ada lah. Ada. Terima kasih banyak kepada yang bagi makanan, yang jamu makan. Moga Allah Taala murahkan rezeki beliau dan juga diberkati kehidupannya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.